Alright, kita dah bersiaran. Selamat. Apa khabar Kak Zaida? Alhamdulillah, apa khabar semua? Okay, kita check sound dulu ya. Kita try sound, test sound dulu. Alright, apa khabar semua? Alhamdulillah. Sorry hari ni lambat sikit. Apa khabar? Apa Kita khabar dah semua? So, first weekend untuk bulan Ramadan. Yes. Macam mana? Hari ni Ramadan ke-7 ya. Sekejap aja dah seminggu dah kita berpuasa. Betul, seminggu dah. Seminggu dah kita puasa. Kejam celik. Hari ni nak masak apa tu? Hari ke-7. Hari ke-7 nak masak apa? Mungkin boleh kongsi dengan kita nak masak apa hari ni? Yes. Okay, kita check sound dulu. Sorry lambat sikit Kak Zaida start nang ya sebab ada banyak urusan. Busy sangat ni. Yes. Alhamdulillah. Alright, sound Kak Zaida. Good. Seperti biasa kita beri laluan untuk viewers kita tune in bersama kita Kak Zaida. Jadi yang sedang menonton ni minta tolong kongsikan video live kita ni melalui direct message pun boleh, share di wall anda, boleh di Facebook untuk di Instagram, mungkin boleh DM lah rakan-rakan yang suka masak dengan kita tu kan. Yes, hari ni sebab hari ni kita nak buat bisket. Kita sebab ramai yang message Kak Zaida ya, minta Kak Zaida ajar seberapa banyak bisket yang boleh untuk bulan puasa sebab dia kata nak cuba macam-macam jenis bisket ya. Anyway, mohon maaf hari ni memang kita lambat sangat. Tak apa, dah ramai terus ni saya rasa sebab ramai tunggu. Jom masak dengan Kak Zaida. Jom. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam ya pada yang beri salam. Hari ni Kak Zaida nak tunjuk cara buat bisket. Bisket ni sikit masa dulu quite famous juga ya. Snow Almond ya. Nama bisketnya Snow Almond. Ini versi Kak Zaida lah ya, Snow Almond sebab Snow Almond ni juga rupa sama tapi mungkin rasa ada yang berbeza-beza ya, ikut resipi masing-masing ya. Snow Almond, bahan-bahan yang kita perlukan ialah 250 grams butter. Kita guna juga 150 grams gula icing, 50 grams serbuk badam ataupun ground almond, 50 grams tepung jagung, 250 grams tepung gandum, 30 grams tepung susu dan 30 grams nestem. Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kita nak buat snow almond. 250 grams butter, 150 grams gula icing, 50 grams serbuk badam, 50 grams tepung jagung, 250 grams tepung gandum, 30 grams tepung susu dan 30 grams nestem. Kemudian kita perlu guna juga untuk nak coating dia atau balut dia, kita perlu guna coklat ya. Kak Zaida guna hari ni saya akan pakai milk compound coin ya ni, atau apa-apalah coating coklat atau cooking coklat juga boleh ya. Dan kita perlu balut pula dia biskutnya nanti dengan breadcrumbs yang putih. Breadcrumbs biasanya kalau beli yang dah ready ada dua, satu warna dia agak oranye dan kuning ya, dan satu lagi warna putih. Perempuan cari yang warna putih, kemudian bakar sekejap ya dalam oven lebih kurang dalam 5-6 minit macam itulah ya. Dia dah rangup, asal-asalnya memang dah rangup, cuma kita perlu bakar nak dapatkan aroma dia ya. Ini yang saya dah bakar tadi. Dan lupa juga ni vanila. Kita ada setengah sudu teh vanila. Cara dia senang. Biasa kalau dah tahu cara Kak Zaida buat bisket, paling senang ialah saya masukkan ke semua bahan. Kita masuk butter dulu. Butter perlu butter sejuk ya. Masuk butter. Masuk gula icing. Masuk ground almond ataupun serbuk badam. Masukkan nestem. Masukkan tepung jagung. Masukkan tepung susu. Kita pukul sekejap sebab kalau masuk tepung gandum, mixer ni agak kecil, takut dia terbang ya, terpercik, terbang ya. So kita ratakan sekejap aja dan baru kita masukkan tepung gandum. Masukkan vanila. Okey, sambil tu kita masukkan tepung gandum.
Panaskan oven pada suhu 180 degrees ya, api atas dan bawah. Speed perlahan ya puan. Okey, bila dia dah nampak rata, kita akan beat dia sehingga dia menjadi adunan yang lembut, dough yang lembut ya. Okey. Siap dah. Okey, ni rupa dia. Alright. Right. Seperti biasa, dia tak melekat di tangan dan juga tidak melekat di bowl. Resepi Kak Zeda normalnya tidak melekat di tangan ataupun di bowl ya. Alright, saya dah pinkan resepi daripada komen Sis Sharifah Nur Atika Andy. Okay, thank you so much Sis Sharifah Nur Atika Andy ya. Jadi isi tu bahan-bahannya ada. Cuma satu bahan-bahan je yang tak cukup, breadcrumbs. Jika Sis Sharifah boleh copy dan paste semula, dan saya akan pin yang copy lagi satu. Tapi bahan-bahan yang lain tu untuk bancuhan semua betul ya. Sehingga setengah sudu teh vanila. Okay, so jadi yang nak tengok resepi yang tertinggal, boleh swipekan semua komen ke kanan dan ada tinggal satu komen yang dipin, dan itulah bahan-bahannya. Okey, kita dah boleh buat ni biskutnya ya. Ni rupa adunan kita ya. Dia tidak melekit di tangan dan tidak berderai ya. Okey, so kita akan gentil bulat. Terpulang kepada perempuan, if you nak buat yang ada juga yang setengah dulu, dia buat panjang ya. So terpulang. Kak Zeda gentil bulat je lah, cepat. Itu macam safe space orang kata, spacious. Kalau memanjangkan, tak banyak yang boleh kita letak dalam satu gelang. Alright, ramai yang baru tune in bersama kita Kak Zeda, ramai yang memberi salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya pada yang baru tune in. Okay, hari ni kita buat biskut. Masih dalam mood raya ya. Dah start, mood raya dah start ya. Dah masuk minggu yang kedua dah, bulan Ramadan. Dah mula nak buat biskut ya. Alright Kak Zeda, ramai yang berikan kita bintang ni Kak Zeda, masya-Allah. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak ya puan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dah terlepas dah komen berjalan begitu laju ya. Terima kasih banyak-banyak yang viewers memberikan kita bintang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so jadi mungkin boleh kongsi dengan kita sementara kita tunggu Kak Zara gentilkan untuk penuhkan loyang. Okey, so mungkin boleh kongsi dengan kita tiap-tiap tahun apakah favourite biskut anda semua. Mesti ada satu favourite tu. Memang yang orang kata setiap kali raya tu mesti memang yang itulah wajib yang terbayangkan dulu. Mungkin kalau tak dapat kat rumah kita, rumah makcik kita ke, dekat rumah oma kita ke, rumah nana kita ke, nenek kita kan. So jadi boleh kongsikan dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Allahu Akbar, banyak ni bintang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak ya. Moga luas lagi rezeki anda semua. Moga kita sama-sama ya, kita kongsi rezeki. Alhamdulillah. Thank you so much. Alright. Itu dia, masya-Allah. Tak berhenti. Terima kasih banyak. Okey Kak Zaidah. So jadi mungkin kita boleh ulangi semula bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan, sebab ramai ni saya tengok yang baru tune in bersama kita. Mungkin ada yang dah keluar tadi ya, nunggu lama sangat, setengah jam. Ya, so saya minta maaf ya sebab kita hari ni kita start lambat. Okey, bahan-bahan untuk snow almond. Cookies, 250 grams butter, 150 grams gula icing, 50 grams serbuk badam ataupun ground almond, 50 grams tepung jagung,
250 gram tepung gandum, 30 gram tepung susu, 30 gram Nestem, sedikit breadcrumbs dan setengah sudu teh vanila bersama dengan sedikit coklat untuk coating. Alright. Okey, dah ramai ni kongsi dengan kita Kak Zaidah. Okey, sementara Kak Zaidah menggentil biskut ni. Biskut kita hari ni adalah Snowy Almond. Almond. Sorry. Pandai pula sambung kat belakang tu. Panjangnya pula. Biskut Snow Almond. Okey, alright. Ada yang kongsikan dengan kita ni. Nampaknya macam ramai yang suka biskut klasik ni Kak Zaidah. Sebab saya nampak ada yang kata tak nenas. Ada juga yang kata semprit. Semprit pun ramai ya. Tak nenas. There you go. Biskut dam. Makmur. Tart coklat. Itu considered modern jugalah suji badam. Ada yang kata suji. Masya Allah sedapnya Kak Zaidah. Okay. Kita baru ajar itu hari suji Nestem. Suji klasik pun dah ada ya kita kongsikan. Kita dah 2 suji kita tu, tinggal satu lagi suji yang Kak Zaidah nak ajar untuk kali ni ialah suji almond nanti ya, insya-Allah. Kuih apa ni? Okey, kita hari ni adalah biskut snow almond. Okey, yang kongsi dengan kita Muhammad Azwan kata dia kata makmur. Ada yang kata kuih gunting, Nora Ali kata. Ada juga makmur. Cornflakes madu. Suji. Cornflakes madu tu pure legend ya. Ya, betul. Ada juga kata suji. Ramai ya. Ini nampaknya semua memang suka mostly biskut-biskut klasik Kak Zaidah. Biskut lama ya. Biskut gunting. Dengan semprit. Oh yo. Biskut gunting tu kuih gunting tu, kuih tu ya. Itu kuih gunting. Nestem perlu dikisar ke Kak Zaidah? Ada soalan. Nak kisar boleh, cuma jangan kisar terlalu halus. Bila kisar terlalu halus, dia akan jadi powder. Bila dia jadi powder, nanti adonannya akan keras sedikit. Ya. Bila jadi Kak Zaidah tak kisar ya. Saya tak kisar. Hari ni tak kisar. Saya tak kisar nestemnya ya. Right. Alright. Tepung susu tu sama tak dengan susu tepung? Sama. So ada selalu ya kekeliruan di situ, sebutannya sama depan je dengan belakang je lain. Okey, dia adalah benda yang sama. Okey, kita tidak Kusmayati Hamzah katanya kita tidak penimbang digital. Kita ada timbang biasa saja. Kadang boleh. Susah juga nak ambil 30 gram. Kalau nak sukat sudu boleh ke? Susah nak sukat. Boleh lah kalau you timbang betul-betul. You tengoklah slow-slow. Dia mesti ada satu line tu 5 atau 10. Dia jarang skip tau Bel. Dia jarang dia kan ada line tu. Line yang halus tu biasanya represent 10 ataupun 5. Tapi biasanya 10. Dia yang susah tu kalau 36, 27, tu yang susah. Tapi kalau 10, 20, 30 rasa tak ada masalah kalau pakai timbang yang biasa tu, penimbang biasa. Okey, cukuplah ni untuk kita ni. Sementara tu kita akan bakar ya ni. Saya tak penuhkan sebab kita biskut ni juga nanti kita akan guna untuk kita nak celup. Okey, kita akan masukkan dalam oven dan kita perlu bakar dia sehingga lebih kurang dalam 20 minit. Suhu 180, api atas dan bawah. Right. Okey, sementara tu bolehlah Kak Zaidah gentil yang balance ni. Dan kita boleh berbual. Waktu untuk kita berbual. Bukan selalu ya kita dapat waktu-waktu macam ni. Okey, untuk you all nak tanya soalan Kak Zaidah pun silakan, secepatnya mungkin. Okey, biskut and size sedang mengembang ke dibakar? Kembang sikit lah. Ya mungkin dia tanya kembang kot. Kembang sikit. Kalau tak nak kembang, typo, mohon maaf saya tak boleh baca. Kalau kata sekiranya perempuan tak nak kembangkan biskut ni, perempuan perlu sejukkan dulu. Lepas gentil, sejukkan. Keraskan dia dulu, kemudian dibakar. Baru dia tak kembang. So kalau keras dia tu, konsep dia macam mana tekstur keras tu? Keras betul. Keras betul lah. Tapi bukan keras beku. Dia keras. Masuk dalam chiller, bukan masuk dalam freezer. Kan tak masak pula kalau masuk freezer dibakar ya. Masuk dalam chiller, bermakna butternya semua sudah keras. Ya. Dan dibakar dan dia akan stay nice bentuk dia. Ada yang kata Nur Syazarina putu kacang hijau dan putu pulut. Tu kuih sedapnya. Yalah. Hari Sabtu Ahad studio Kak Zaidah buka tak? Nak pergi? Buka. Kita tak tutup ya, hari-hari buka. Boleh. 9 hingga 5 petang ya.
hari Isnin hingga Ahad buka seperti biasa. Puspa Dewi, Kak Zaidah boleh ajar buat biskut Dahlia, my favourite biskut lama-lama. Dahlia masih belum lagi ya Kak Zaidah? Dia belum. Kak Zaidah, biskut Dahlia ni daripada minggu yang pertama Kak Zaidah kita live, orang request. Okey, sampai sekarang masih belum lagi. InsyaAllah kita usahakan. Cookies Samprit, salam dari Indonesia. Cookies Samprit juga ada di Indonesia. Best kan? Ni semua memang biskut-biskut klasik lah orang kata. Yes. Nak pergi borong kuih raya boleh my dear, silakan. Jemput datang. Nak borong-borong awal ya. Nanti dah dekat-dekat nak raya saya takut dah tak ada. Betul. Siapa yang dah biasa beli biskut dengan Kak Zaidah, you all mesti dah tahu ya. Ya, kalau nak datang awal ya. Kalau datang selepas minggu kedua, banyaklah biskut-biskut yang you all nak, yang you all aim tu. Mohon maaf, ada yang ada yang tak ada. Jadi kena cepat. Especially kek lapis kita ya. Siapa nak kena datang awal ya. Betul. Sebab Kak Zaidah sendiri dah mula turun padang. Saya pun dah mula melapis ya. Alamak, malam-malam saya dah start melapis ya. Suara hilang lah di Instagram, kenapa ya? Suara Kak Zaidah ke hilang? Dekat Instagram, kenapa? Ya ke? Mana ni? Cuba tengok ni. Bukan, Facebook okey, di Instagram kita guna mic. Okey, kita end live dulu dan kemudian kita live semula boleh? Okey, anda tunggu sebab Kak Zaidah pun tengah gentil ni. Sekejap Kejap. Alright. Sebentar. Instagram ya? Okey, so sementara kita nak live balik, boleh ulang resepi Bel? Ada yang tertinggal. Yang mana tu tertinggal? Boleh swipekan ke kanan ya komen ni, dan kemudian boleh jumpa ada komen yang tertinggal. Satu ni daripada komen Sharifah Nur Atika Andi. Okey, ada semua bahan-bahan yang Kak Zaidah dah mentionkan untuk bahan hari ni, untuk menu hari ni. Kak Zaidah, apa perbezaan antara gula icing dan gula caster dalam adunan biskut? Dia tak ada beza sangat. Yang membezakan dia of course lah rasa dia. Dia punya rangup. Ya, rangup dia lain. Rangup gula caster lain, rangup gula icing lain. Itulah beza dia ya. Kerangupan dia. Alright. Kak Zaidah, anyway, kita minggu ni kita nak celebrate kita punya anniversary. Guess what? 17 April yang lepas, Sabtu lepas adalah anniversary kita yang kedua. Dah 2 tahun ya. 2 tahun dah live program kita. Ya, bersama anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah orang kata jodoh panjang, sihat walafiat. Kita masih teruskan Kak Zaidah dengan banyak lagi yang Kak Zaidah pelbagai jenis resepi kongsi ya. So jadi last sebelum 17 hari bulan adalah 337 semuanya Kak Zaidah. Selama 2 tahun kita bersiaran. Banyak tu. Kalau tanya Kak Zaidah pun tak ingat sebenarnya. Okay, don't worry Kak Zaidah. Bel ada di sini untuk keep us on track. Yes. Okay. InsyaAllah kita akan siarkan lagi berbagai jenis resepi kan Kak Zaidah? Ya, betul. Ada yang bertanya Kak Zaidah dah banyak sangat resepi tu, masih ada ke lagi yang nak dia tunjuk ajar? Kak Zaidah kata makin banyak. Ya. Makin banyak ideasnya ya. Makin kadang-kadang kita ni bila dah lama kita tak buat, kita lupa. Yang sebenarnya kita ada resepi tu, kita lupa. Ya. Okay, so insyaAllah banyak lagi yang Kak Zaidah nak kongsikan dengan you all ya. Betul. Okay, jangan lupa siapa yang salin nak menu ataupun bahan-bahan daripada komen sis Sharifah Nur Atika Andi, bolehlah tambah breadcrumbs ya. Sebab breadcrumbs tak ada kuantiti, cuma bahan yang kita gunakan untuk kita salutkan kemudian hiasan lah orang kata kan. Yes. Assalamualaikum Kak Zaidah. Salam dari USA. Syarul Nakim. Hai orang States. Okey, ni nak tanya, apa fungsi tepung jagung and custard dalam biskut? Aida Muhammad Yusof tanya. Tepung jagung you letak dalam biskut, satu untuk dia punya rangup, satu untuk tidak mengembangkan biskut. Dia mengurangkan kembang biskut tu kalau you letak tepung jagung. Tepung custard is to get flavor, to bagi dia flavor and to bagi some warna dalam you punya adunan. Okay. Tepung jagung untuk, kalau you guna tepung jagung, adunan you tidak mengembang, tak kembang sangat. The more you letak tepung jagung, adunan you lagi tidak kembang. Dia solid lah sebab kanji. Dia tidak kembang ya. Tu.
Alright, harapnya dapat ya penjelasan. Kemudian Nora Franti. Hai Kak Zaidah, tepung gandum tu tepung plain flour ke? Yes, plain flour. Ataupun tepung seberguna. Ya. Princess Virgo, saya masih menunggu chiffon pandan kek. InsyaAllah. Lama Kak Zaidah, kesian Princess Virgo Kak Zaidah. Mungkin kita boleh usahakan Kak Zaidah secepat yang mungkin. Okey, setia menunggu. Terima kasih banyak-banyak disebabkan anda semualah kami masih gigih dan juga masih berusaha di sini untuk menyiarkan pelbagai jenis resepi untuk anda semua. Okey, apa lagi sementara kita nak tunggu biskut ni sebab Kak Zaidah akan cepat-cepat celok tanya biskut soalan yang ada ni ya. Betul. Okey. Apa tu? More cookies Kak Zaidah. Yes, insyaAllah. Mak Luna dan nak raya ni walau tak boleh rentas, tak boleh rentas negeri, tapi atas meja kat rumah tetap nak biskut raya. Mesti kena ada ya. Kita kena celebrate. Kita kalau ada anak, kita kena kesiankan anak kita. Betul. Ya, walaupun kita rasa macam tak ada orang nak datang rumah kita, kita pun tak balik kampung frust. But kalau you ada anak, you please keep suasana raya tu on macam biasa. Ya, sebab kesian nanti anak-anak kita. Whereas nanti bila dia membesar, dia tak ingat tau nanti memory dengan kita untuk beraya. Betul. Weh raya atas meja. Betul. Kita berlakon je lah macam raya. Bukan berlakon. Bukan berlakon Kak Zaidah. Real raya ni Kak Zaidah. Ini bukan ulok-ulok. Cuma tidaklah kita tu nunggu orang datang rumah kan. Tapi kita kena suasana raya tu kena ada. Jadi kena sediakan lampu lip lap. Kena lampu sediakan sebab kalau tidak nanti benda tu pupus. Pelita. Kena sediakan apa lagi Kak Zaidah? Orang-orang lama bunga ni api. Bunga api kena ada. Tapi kena berjaga-jaga. Safety first. Okay. Pasal kita dengan mak kita dulu macam gitu, ngantuk kita. Tiba-tiba anak kita tak ada apa. Kesian tau. Dia orang tak ada ingat, tak ada memory. Tak ada benda yang nak diingat. So you kena usahakan. Paling saya ingat Kak Zaidah masa saya kecil dulu lah. Adik-beradik Kak Zaidah yang bujang-bujang tu main meriam buluh Kak Zaidah. Masya Allah. Dulu tak salah meriam buluh kampung. Matuk saya ya dulu. Penuh anak cucu dia ya. Betul. So suasana tu mungkin tak dapat lagi dah sekarang, tapi kita masih boleh buat juga semula. Walaupun kita duduk di bandar, kita masih boleh buat tu ya. Cara kita, tapi bagi anak-anak kita happy. Okay. Alright, Siti Syariha, untuk merangupkan biskut pakai tepung apa ya sis? Merangupkan biskut banyak cara. Tepung gandum, tepung jagung, apa lagi ya? Sama mungkin instead of tepung macam kita gunakan minggu lepas. Amplex juga boleh. Dan adonan tu itself, resepi tu itself yang sama ada boleh merangupkan ke tidak ya. Especially kalau you ada nestem dekat dalam, tu semua merangupkan biskut lah. And for sure you kena bakar dia, masak hingga ke dalam. Kalau nestem tak ada, boleh ganti dengan oats. Beli je lah nestem. Takkanlah nestem tak ada jual kat kedai. Kedai biasa pun ada you. Sebab tekstur dia akan lain dan rasanya akan lain. Nanti kita ada pula biskut yang kita nak pakai oat. Kan. Alright, Ain Family, congrats for ulang tahun Simply Sugar. Nak tanya, boleh tak sebut sedikit lauk-lauk frozen untuk raya dan bila tarikh akhir untuk order? Tahun ni lauk frozen tak ada my dear, tak kita sempat. Kita tak buat lauk frozen, tak sempat ya kita tak sempat. Kita terlalu banyak sangat tempahan sehingga kan untuk nak buat lauk frozen kita tak sempat. Ya, so kita minta maaf pada those yang pernah membeli tahun lepas lauk frozen. So tahun ni memang kita tak ada repeat buat seperti tahun lepas. Tahun ni kita lebih kepada paste ya, paste dan biskut-biskut. Jadi jangan risau sebab sekarang ni kita nak ringkas, kita nak bantu anda sebab frozen je anda kena jaga-jaga sebab frozen kan. Jadi untuk nak senangkan kerja anda, kita sediakan paste yang macam Kak Zaidah katakan. Okey, antaranya untuk raya yang sesuai, paste yang ada adalah paste rendang Padang. Ni antaranya ya Kak Zaidah. Paste ni kita boleh post. Betul. Kita ada lauk biryani. In case lah hari kedua ke hari ketiga, malahan hari raya pertama, kalau nak masak pun boleh. Ini untuk lauk ya. Jadi dapur tak berkecah ni. Betul. Tinggal masak aja. Betul. Dan juga lauk paste lauk merah. Ini antara favourite untuk ialah keraian, apa orang kata keramaian untuk meraihkan hari raya Aidilfitri insya-Allah. Ramai juga beli, yang kadang-kadang kedai semua tutup. Betul. Kan. So jadi dengan paste yang Kak Zaidah ada mudah ni, ya.
hanya masukkan protein sahaja. Anda pilihlah protein apa anda nak untuk paste. Contohnya lauk merah ni, anda boleh gunakan daging, sama ada daging lembu ataupun daging ayam ataupun kambing pun boleh. Jadi silakan dapatkan ni, kita boleh post ke seluruh Malaysia juga di Singapura. Dengan harganya satu pack macam ni RM15 sahaja, boleh dihidangkan untuk 6 hingga 10 orang makan. Ayam seekor ataupun seekor setengah. Ada pernah cakap dengan Kak Zaidah, dia masak 3 ekor ayam. So bermakna dia add more santan, more air to the paste. Okey, Kak Zaidah pindahkan ke atas ya. Sebab oven ni memang kena pindah atas ke bawah, bawah ke atas. So kita kena bijak menggunakan oven kita ya. Menangani. Berkawan dengan oven anda. Warisan Wasilahi, ajar sekali lagi rainbow cookies Kak Zaidah. Mungkin boleh rainbow cookies yang lain ke Kak Zaidah, macam mana? Ada ke? Di mana nak dapatkan torch untuk buat brulee? Torch tu you boleh beli di DIY ada ya, di kedai-kedai hardware ataupun juga di Tesco, big supermarket ataupun di bakery pun ada. Minta je dengan dia torch. Torch apa? Apa ya? Cooking torch. Cooking torch ya. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Saya dah try buat suji nastem, sedap sangat. Alhamdulillah. Thank you. Simple and they're very crunchy. Ya, dia very crispy, crunchy, macam itulah. Berapa delivery charge to Singapore? Mohon maaf, di Singapore kita tak boleh hantar terus, tetapi kita ada distributor kita di sana. Kita ada rakan niaga kita di sana ya. Di sana. Jika anda ingin dapatkan contact number untuk hubungi mereka untuk dapatkan produk Kak Zaidah di Singapura, boleh contact team admin kita ya. Contact team admin kita dahulu sebab kita ada beberapa rakan niaga yang berada di Singapura. Jadi untuk nak dapatkan ejen yang paling dekat dengan anda ataupun rakan niaga kami yang paling dekat dengan anda, bolehlah dapatkan kontak details mereka dengan tim admin kita. Di talian 011 11204733. Di talian yang lagi satu di 011 64201979. Dan juga di talian yang lagi satu di 0111-6426-4742. Okey. Ke Sungai Petani boleh post ke? Ya, saya. Kita boleh post ke satu Malaysia, Sabah Sarawak termasuk ya. Paste lauk dan juga kita ada paste nasi juga. So let's say jika anda nak padankan lauk biryani, anda nak boleh nasi, padankan dengan nasi biryani juga. Ada 4 jenis sebab nasi Kak Zaidah ada sediakan nasi biryani. Nasi biryani kita dah habis lah Kak Zaidah. Dah habis? Untuk hari ni. Tapi jangan risau, yang dah order tu anda akan dapat produk anda. Antaranya yang nak matchkan tadi dengan paste lauk merah. Let's say we have lauk merah kan. Adalah Kak Zaidah, alhamdulillah. Okey, untuk lauk merah macam ni, you all boleh padankan juga dengan nasi. Nasi dia adalah of course nasi bila lauk merah adalah paste. Bukan ada paste, nasi tomato ya. Kak Zaidah pun ada sediakan paste nasi tomato bersama beras lagi ya. Beras seberat 500 gram untuk hidangan 6 hingga 10 orang makan. So yang ini semua kita boleh post ke seluruh Malaysia. Jadi kalau nak masak, you all tinggal beli protein sahaja. Untuk yang Singaporean ataupun orang di Singapura, kita ada rakan niaga kita di sana. Ya, boleh hubungi Kak Zaidah, tim Kak Zaidah untuk kita bagikan nombor kontak bagi rakan niaga kita di Singapura. Okay, so tadi ni paste lauk biryani, ada juga nasi yang boleh dipadankan bersama paste lauk biryani ni. Of course, dia adalah nasi biryani. Okey, nasi biryani ada ni ya. Untuk paste nasi biryani, anda tinggal ikut cara-cara di sini sahaja. Cara-caranya kita dah sediakan di sini. Okey, anda masak dalam lebih kurang 30 minit sahaja. Selalunya kan kalau kita masak nasi macam ni kan, lebih kurang 1 jam kita nak masak. Tapi dengan paste nasi Kak Zaidah ni dan juga paste lauk, of course, anda jimat 50% masa anda di dapur. Okey? Senang tak senang? Senang kan? Alright Kak Zaidah, ada yang bertanya breadcrumb ni Kak Zaidah. Breadcrumb dia macam mana rupanya? Tu. Dia jual paket macam ni ya. Ni.
Okay. Dia jual macam ni. Ada yang brand, ada yang tak ada brand ada yang dah repack. Ada yang ada tapi rupa dia sama je breadcrumbs ni. Cuma dia ada 2 colour. Jangan beli yang orange tu. Okay, kita nak yang breadcrumbs putih. Breadcrumbs putih yang macam saya pegangkan ni, namanya ada ya, breadcrumbs, nampak tu. Nama pun biskut ni snow kan. Jadi dia putih lah nanti. Dia crunchy dengar tu. Okay. Crispy. Alright Bel, dah siap. Untuk semua adunan kita. Okay. So now Sambung kita bakar. nak bakar yang ini. Second batch. Yes, yang ini dah boleh angkat. Wow. Simple je ya, biskut snow almond ni. Biskut ni sedap ya. Sebab dia lemak almond. Yep. Okay. Dah masak dah ni. Wow. Okay. Siap dah. Siap. First batch kita. Sebab kita tak perlu tunggu yang banyak tu kan Kak Zaida. So kita boleh terus ataupun kita boleh proceed dengan hiasannya. Okay. Kak Zaida nak cairkan coklat. Right. Sebentar ya. Alright, kita biarkan dia sejuk dulu ya. Dia panas-panas macam ni, perempuan tak boleh celup coklat. Nanti coklatnya tak mau kering. Ataupun coklatnya tak nak set ya. So kita kena sejukkan sebentar dan baru boleh kita celupkan dengan coklat. So now Kak Zaida nak tunjuk cara-cara kita cairkan coklat ya. Alright. Okey, kena ada mangkuk yang bersih, mangkuk yang tahan panas, mangkuk yang tak ada air. Ya, kosong, make sure dia kering betul-betul. Dia tak boleh ada air ya. Sebab if ada air, coklat dia tak nak cair nanti. Right. Kak Zaida guna hari ni Barrel's Milk Compound Coin ya. Apa-apa pun boleh. Apa-apa coklat pun boleh. Saya suka buat boil macam ni ya. Air panas di bawah, kemudian kita just letak dia macam tu. Ataupun perempuan boleh buat double boil yang pakai steam sahaja, letakkan periuknya di bahagian atas. Hanya gunakan steam untuk cairkan coklat. Saya guna air panas sekarang. Direct. Paste rendang padang atau rendang tok ada tak Miss Bell? Ada, Sis Ain Family ada ya. Stok yang saya pegangkan tadi yang itu available di store. Tapi masih anda boleh order lagi jika anda nakkan rendang tok pun ada Kak Zaida. Kita ada. Kita ada ya, kita ada paste rendang tok, kita ada. Tapi rendang tok dah ready tak ada ya. Macam tahun lepas banyak yang kita buat frozen. Tahun ni kita tak sempat nak buat frozen. So kita minta maaf sangat. Ada yang kata kenapa tak buat, ringkas, senang beli je. Kita tak sempat ya. Ya. Oh, you are so sweet. ADDSH, thank you so much. You are so sweet. Okay Kak Zaida, ajar saya buat blueberry cheese tart. Macam mana? Kita hari kita ajar Nutella cheese tartlets. So, InsyaAllah. boleh ke kita hanya tukarkan saja instead of Nutella, kita tukarkan kepada blueberry paste di dalam? Takut nanti dia nak R&D susah pula ya. Never mind, nanti insyaAllah kita Kak Zaida akan usahakan untuk blueberry. There you go. Thank you Kak Zaida. Okay. Untuk telefon, okay, nak nombor telefon ejen-ejen yang berdekatan dengan anda semua, boleh WhatsApp tim admin Kak Zaida sekarang. Okay, saya bacakan Kak Zaida, boleh? Boleh. Sementara nak tunggu coklat cair. Okay, kita sekarang ni tengah cairkan coklat. Alright, okay, saya akan bacakan. Salin sekarang WhatsApp, nombor WhatsAppnya di talian. Okay, 011 1120 4733. Di talian yang lagi satu 011 6420 1979. Okay, talian yang ketiga. Ada 3 lagi talian Kak Zaida. Kita ada 3 talian untuk memudahkan you all ya. Okey, di talian 011 6426 4742. Boleh dapat nombor telefonnya. Alright, Kak Zaida keluarkan daripada air panas ni dan kita kacau dulu ya. Sehingga coklat dia melt. Kalau coklat ni tak melt, perempuan letakkan balik di atas air panas. Alright, biskut boleh tahan berapa lama ya? Okey, biskut kalau tanpa dibuka bekasnya, dia tahan dalam 4 hingga 6 bulan. Terpulang cara penyimpanan, letak kat mana ya. Dan
Kalau once dah buka, memang dia tak tahan lah. Alright. Okay, kita jangan panaskan, kita biarkan dia lama di atas air Kak Zaidah, dia tak nak dan cair. juga direct. So jadi kena turunkan, kena keluarkan. Kena kacau ya. Lepas tu baru dia senang, dia mudah cair. Right. Jangan kacau kat sini. Kalau you kacau kat sini, takut air ni masuk dalam ni pula. Nanti tak jadi yang coklat you ya. Coklat kita nanti jadi yang lain pula. Yes, betul ke baik. Masya Allah, masih lagi ramai yang berikan kita bintang Kak Zaidah. Terima kasih Masya banyak. Allah. Kita Terima kasih doakan banyak. yang baik-baik juga untuk anda semua. Moga tambah lagi rezeki anda, luas lagi rezeki anda. Terima kasih. Sama-sama kita kongsi rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, Yati Chin, coklat tu tak perlu letak butter sikit ke Kak Zaidah? Jangan letak butter. You kalau letak butter, nanti dia melekit ya. You letak hard fat ataupun cocoa butter. Bukan butter yang butter kita buat kek ya. No. You kena pakai cocoa butter special untuk coklat ya. Agak-agak lah letaknya tu, lebih kurang 100 gram coklat, mungkin dalam 20 gram cocoa butter. Terpulang kepada coklat yang puan-puan guna. Kalau you guna coating coklat, dia tidak pekat sangat, dia cair. Kalau you guna cooking coklat, yes, you kena add more cocoa butter ataupun hard fat ya dalam coklatnya. Okey, masih lagi masalah di Instagram, suara putus-putus. Okey. Rakan-rakan di IG, tak ada apa ya? Mohon rakan-rakan di IG mohon pindah ke Facebook ya. Facebook okey. Okey, jadi mohon pindah ke Facebook. Okey, hang in there. Kita pun tak tahu kenapa. Terus tak ada suara Kak Zaidah. Suara tak dengar nanti. Memang tak ada suara kan. Itulah. Facebook tak ada komen ya. Facebook tak ada. Facebook okey. Okey, tak ada masalah. Kita end live dulu. Kemudian kita onkan semula seperti biasa. Alright, biasalah bila kita deal dengan dah siap dah? Ya. Kita tengok macam mana. Ni Kak Zaidah tak ada letak apa-apa ya. Saya tak ada letak apa-apa. Saya biarkan plain coklat. Kalau sekiranya perempuan guna cooking coklat, perempuan kena add some hard fat ataupun cocoa butter dalam coklatnya untuk cairkan sedikit. Jadi bila kita nak coating, dia senang. Kalau pekat sangat kat coating pun, kita dapat sikit je nanti biskutnya ya. So perempuan cairkan dengan hard fat atau cocoa butter. Jangan letak butter ataupun minyak ya. Nanti you nak coat pada biskut, tak boleh sebab biskut coklat kalau you letak minyak, dia cair, dia akan keras, tapi dia kena duduk dalam fridge. Jadi kalau biskut letak dalam fridge tak sedap lah makan biskut sejuk ya, keras nanti. Kan? Alright. Ya, Kak Zaidah, sebelum kita start sekejap, kita tunggu rakan-rakan di IG sebentar, boleh? Boleh. Okay. Alright, hang in there rakan-rakan di Facebook. Mohon maaf, okay, kita ada technical error di Instagram. But it's okay. Di Facebook okay ya. Alright, masih lagi yang berikan kita bintang. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dah Kak Zaidah, boleh kita teruskan. Alright, kita akan ambil actually kena tunggu biskut ni sejuk. Sejuk betul. Tapi saya malas pula nak tunggu ya. Bukan malas, tak sempat. So kita akan angkat dia. Kita akan coat the whole thing. The whole thing sampai ke bawahnya sekali. Oh, itulah konsep sebenarnya. Macam ni. Gitu. Macam ni lah rupa dia. Ni panas pula. Sekejap Ebel. Okay. Alright, so kita coatkan dengan coklat first. Kemudian secondly kita balutkan dengan breadcrumbs. Breadcrumbs, pastikan anda pilih breadcrumbs yang berwarna putih seperti ini. Okay. Jangan cari yang warna lain. Tapi it's up to you lah juga Kak Zaidah kan. Mana tahu dia nak warna lain macam mana? Breadcrumbs yang oranye tu biasanya kita coat kat ayam, ikan untuk goreng. So untuk savory lah. Yes, so, untuk savory. Yang sweet macam ni kita guna guna yang putih. Oh, dah cantik. Okay, so Kak Zaidah nak alas ni sebab takut dia menitik di bahagian bawah. Alright. Okay. Sebab kalau kita gunakan net macam ni, dia sejuk cepat. Rupa dia macam lamington. Macam lamington ya. Lamington pun, tapi lamington kita guna coconut Hari ni kita guna breadcrumbs. Coklat Kak Zaidah gunakan brand Barrels.
Betul saya sebut Barrels. Yes, Barrel. Barrels Gourmet. Hari ni Kak Zada gunakan milk compound coins. Okey, dicairkan di direct dengan air panas Besar biskut Kak Zaidah kat sini. Kak Zaidah puas Kak Zaidah biskut besar macam ni Kak Zaidah. Besar mulut nak nganga makannya. Aduh. Okey. So kita Okey, so masuk ke sini. Kalau tak nak, katalah perempuan nak berniaga, mungkin ada orang nak berniaga, dia semua dia kira kos dia. Ya, kalau tak nak celup semua pun boleh, celup bahagian atas juga boleh. Cuma dia memang cantik kalau diikut sampai ke bawah. Macam ni, cantik. Okey. Nilofer Hasina, can we make it into different shapes? Terap ke? Boleh aje lah. Sebab shapes doesn't matter actually kan, betul tak? Maksudnya not to say doesn't matter, but it's kalau macam kata kalau you suka nak buat style you, it's up to you, tak ada masalah. sebab dia adalah hiasan kan Kak Zaida. Tapi dalam kalau contoh kita terapkan dia kan, perlukah dia tebal ataupun nipis? Dia kembang biskut ni. Jadi kena? So you jangan terap dia tebal sangat. Nanti kan dia jadi kembang lagi teruk kembang dia. Ya. Okay. So harapnya dapat penjelasan untuk soalan anda. Assalamualaikum, saya dah dapat ibu, alhamdulillah. Cuma nak tahu resepi yang kemudian ni akan masuk ke ibu juga ke? Terima kasih, semoga sentiasa murah rezeki dan dirahmati Allah Kak Zaida. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya-Allah yang baru-baru ni Bel, kita akan volume yang kedua ya. Okey. Resepi ni nak ambil dekat mana ya? Nak resepi bertulis. Untuk resepi yang bertulis, saya dah pinkan komen daripada Sis Sharifah Nur Atika Andy di bawah. Anda swipekan semua komen di skrin anda, swipekan ke kanan, tolakkan ke kanan dan akan tinggal satu sahaja komen daripada Sis Sharifah Nur Atika dan anda boleh klik komen berkenaan. Ada list ataupun butiran bahan-bahan yang Kak Zada gunakan untuk menu hari ni, okey? Yes. If salut dengan Nestem, sedap tak ganti breadcrumb tu? Nestem dia tak rangup ya. Nama pun dah snow. Nama pun dah snow ya. Snow tu putih. Kalau you taruh dengan Nestem, dia dah jadi biskut lain pula. Tak bolehlah snow tu. Nanti orang tanya mana snow-nya. Kan? Excuse me. Okey, Kak Zaida. Tukar nama. Kalau nak letak Nestem, golek dengan Nestem, namanya kena tukar. Okey Kak Zaida, Yes. saya buat nak jual biskut ni, boleh tak insya-Allah? Esok saya buat. Terima kasih Kak Zaida resepinya. Jual lah ya, jual. Kak Zaida memang alu-alukan, saya halalkan dunia akhirat ya. Buat jualan. Memang ini yang kebanyakan biskut yang Kak Zaida bagi ni semua saya jual ya. Saya pernah jual dulu, laku, sedap. Ya, perempuan boleh guna resepi ni untuk nak berniaga. Yang mana baru-baru nak belajar berniaga, boleh cuba resepi Kak Zaida ni. InsyaAllah jadi. Okey. Cuma kalau nak berniaga, coklatnya ni letakkan sedikit hard fat. Ya, dia cair sedikit, jadi dia dapat banyak sikit lah, muai sikit. Coklatnya tak tebal macam ni. Ya. Dia macam undi-undi pun ada ya. Undi-undi coklat. Ni sedap ya, sebab apa? Coklatnya sampai ke bawah. Ada tu coklatnya di dip dekat atas saja ya. Okey, ada soalan Bel? Okey, kita tengok cara-cara sebab mungkin ada yang tertinggal tadi. So, kita tengok. Dan Kak Zaida gaulkan begitu. Make sure sebelum you buat ni, biskut you kena sejuk betul ya, so that coklat dia tidak coklat dia cepat keras. Kalau perempuan dip ataupun celup coklat dalam keadaan biskutnya tidak sejuk, dia akan makan masa yang lama untuk nak
coklatnya nak kering, nak keras. Yes. There you go. Okay Kak Zaidah, saya bacakan komen. Masuk dalam kad boleh ke? Boleh juga. Ada yang tanya, salam, hard fat tu shortening ke? Bukan, shortening. Hard fat. Dia different. Hard fat dia lebih keras daripada shortening. Shortening ya. Shortening tak sama. Shortening is lemak sayur, is different. Kalau hard fat kita tengok, dia keras. Hard fat dia keras. Ataupun cocoa butter, dia keras. Ya. Dia keras, dia bukan shortening. Shortening dia lembut. It's different. If you try to melt dia dengan shortening, dia your chocolate akan jadi lembut. You kena simpan dalam fridge. That is for cake boleh. For cookies tak boleh sebab kita tak biasa letak biskut kita dalam fridge. Ya, if you try to add lain daripada cocoa butter, the chocolate akan jadi tidak keras. Kalau you add cocoa butter, dia lembik. You kena put dalam fridge. Whereas biskut kita tak letak dalam fridge. Ya. If you letak dalam fridge dia keras. Sebab biskut tak sedap lah. Kak Zaidah, biskut ni boleh tak dibuat awal dan disimpan, bila hendak makan baru dicelupkan dengan coklat? Macam mana tu? Maksudnya you buat je lah terus. Biskut ni kita simpan I understand. I faham. You tak ada masa jam tu you nak buat jam tu. Biskut you just buat je macam ni Masuk je dalam container biskut you. Nanti Kak Zaidah tunjuk you. Kejap lagi. You tak kalau you nak buat macam tu, rasanya biskut ke mana, coklat ke mana, ini pun ke mana nanti. Right. Okey, rakan niaga kita yang berada di Singapura dah munculkan diri. Alhamdulillah. Encik Muhammad Ismail, okey. Katanya salam Kak Zaidah untuk orang-orang Singapura yang nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah. Boleh WhatsApp, we sell to you ya. Okey, ada detail mereka di bawah ni. Bolehlah contact Encik Ismail sekarang. Okey, antara rakan niaga kita yang berada di Singapura. Kak Zaidah, macam mana nak dapatkan e-book tu? Okey. Boleh WhatsApp nombor berapa tadi Bel nombornya? Di talian 011 6426 4742. E-book secara percuma ya, tak ada bayaran untuk e-book. Betul, secara percuma sahaja. Anda hanya perlu WhatsApp di talian 011 6426 4742 secara segera. Kadar segera. Alright. Okey, Bel, untuk kita ada setiap minggu cabutan bertuah. So sampai dah 2 minggu masanya 2 minggu untuk esok kita akan cabutan bertuah. Dan ada special sikit untuk 2 minggu yang lepas. Kita akan cabut, instead of 1, kita akan cabut 2. 1 minggu 2 nama. Ni for those yang dah membuat pembelian dengan Kak Zaidah daripada mulai 2 minggu sudah. Okey, kita besok ya cabutan bertuahnya. Dan kali ni Kak Zaidah akan cabut sempena anniversary kita. Kita akan bagi 2 periuk ya untuk 1 cabutan. So kita ada 2 cabutan, so bermakna ada 4 periuk untuk kita bagikan esok. Ya, so harap perempuan yang mana ada telah membeli, harap perempuan tunggu ya esok. Dan akan ada cabutan lagi, cabutan bertuah lagi untuk macam-macam IG ni ya. Aduhai, kadang biasalah dengan teknologi macam ni lah Kak Zaidah. Ada hari dia hewaya juga macam kita. Okey, untuk 2 minggu lagi boleh anda buat pembelian cepat-cepat untuk nak join cabutan bertuah Kak Zaidah. Okey, boleh join cabutan bertuah dengan setiap pembelian RM200 dalam satu resip. Okey. Anda boleh dapat yang ini saya perempuan kena simpan hingga dia keras ya. Sama ada letak dalam chiller sekejap, dalam fridge ya sekejap. Jangan lama, dalam 5 minit macam tu bagi coklat dia set, and then baru boleh simpan ya. Tapi ni kita tak payah tunggulah. Saya terus boleh hidang macam ni lah. Yummy. Sedapnya Kak Zaidah. Tengok daripada jauh pun macam kita geram je. Apa rasa dia Kalau yang tak pernah nampak dah, jarang dah lah Kak Zaidah kita nak nampak biskut yang macam ni kan. Wow. Kalau yang orang suka makan coklat mesti ingat Bounty. Okey, kemudianlah simpan dalam balang. Tapi make sure dia coklatnya keras ya.
Right. Untuk penjagaan biskut, anda pastikan anda simpan semua biskut anda dalam airtight container. Ya. Kedap udara. Dalam balang-balang plastik tu pun dia tak tahan ya. Yep. The smell of the plastic that nanti akan ada efek pada your cookies. So you kena letak dalam bekas-bekas plastik yang macam mana ya kita nak cakap pasal plastik ni ya. Tak apalah Beth, tak payahlah cakap pasal plastik. Macam mana tu Kak Zaida? Dia dah ada muka dimah. Tiba-tiba dia terpaksa berhenti. Okay. Alright. So plastik yang paraben free. Pastikan plastik yang berkualiti tinggi. Jadi tidak ada bau daripada plastik tu. Tak ada bau dari plastik tu ya. Kadang-kadang kita main beli je bekas ya. Betul. Kita nampak balang, kita main beli je. We don't know that masa mula-mula perempuan buat biskut. Ini saya cakap melalui pengalaman saya. Saya dah ada lebih kurang berapa puluh tahun ya, dari tahun almost 80. 35 years. 80 tahun ya, saya 30 lebih tahun ya saya buat biskut. Dia ada bekas-bekas plastik yang kita boleh letak biskut, ada bekas-bekas yang tidak sesuai untuk letak biskut. So perempuan kena tengok. Kadang-kadang you buat biskut, you letak sedap tau. Masa mula-mula you letak sedap. You tunggu 1 bulan, biskut you bila you buka, butter pun tak rasa, apa pun tak rasa. Hilang totally semua. rasa, tak tahu rasa apa ya. But actually biskut you sedap sebenarnya. Tinggal lagi bekas yang you letak salah. Dia kena cari bekas yang ada orang tanya Kak Zaida, bekas apa yang sesuai untuk nak buat berniaga. Dia yang elok ialah bekas dama. Rasa saya ramai tahu dama. Dama yang plastik yang bila jatuh dia patah. Damar atau dama? Dama. Plastik dama orang panggil. Dama. Dia bila dia jatuh, dia boleh pecah. Plastik macam tu kalau you pack your cookies you bertahan walaupun 4 bulan kat dalam, rasa butter, rasa seperti rasa original dia. Kalau you pakai container plastik biasa, masa you buat sedap, tapi after 1 month you buka, dia tak ada rasa apa dah biskut you. Nak kata ada walaupun you pakai pure butter, 100% pure butter, the taste akan hilang. Ini true pengalaman saya ya. Saya buat biskut, kita buat biskut ataupun kita buat apa-apa, kita kena perhatikan kejadian dia ya, dan result dia tu kita kena tahu ya. So that nanti kalau ada mistake, kita tahu nak perbetulkan mistake kita. Okey, apa ni Bel? IG ada masalah je ni dari tadi. Alright, dah siap dah Bel. Kak Zaida pun nak celup lagi ni, tapi nanti kejap. Kita tunjuk dulu yang dah siap biskutnya. Dan ada juga tadi yang tanya kalau nak letak dalam paper cup boleh juga. Acrylic container? Iyalah kot. Acrylic ya. Yang dia jatuh dia boleh patah. Dia boleh pecah ya. Acrylic lah tu lebih kurang ni acrylic lah. Macam ni. Ni ya. Ini kalau you simpan airtight, dia akan tapi janganlah yang ini tak boleh. Yang ini tak ada, you tak boleh seal ya. Yang ni just untuk serve. Yang macam gini dia tahan. Biskut you dia boleh tahan rasa. How about glass container? Ada efekkan biskut tu nanti? Glass pun okey, tapi glass container you make sure that dia betul-betul airtight. Yep. Ya. Because usually kalau kaca dia jarang lah yang kita dapat airtight. Kaca so dia how biasanya, long it shelf life for apa? Shelf life for these cookies. Dia lama juga ni ya. Dia lama. Kalau recon dalam 3 months ya, kalau you tak buka container dia. Kalau you buka, once you buka, you kena makan habis lah ya. Right. But janganlah letak dekat tempat panas. Macam ni ada oven tepi saya. Tak boleh lah you letak these cookies. Memang the chocolate akan melt ya. Yep. So you kena tengok room temperature dan tempat sejuk, tempat aircon. Dan dia akan stay nice lah cookies ni. Alright. Cuma saya cuma nak kalau you nak berniaga ataupun you nak simpan lama atau you nak give somebody jauh, cari bekas yang jenis plastik yang jatuh pecah. Yang dia boleh pecah. So bermakna dia akan rasa biskut tu akan bertahan lama. Walaupun you pakai pure butter, if you pakai container yang plastik yang you boleh tekan tu lembek, dia rasa after a month dia rasa akan lari. You takkan rasa yang you pakai pure butter. Yeah, this is through my experience of doing cookies for almost 30 over years ya. Sebab itu kalau you tengok kuih Kak Zaida, saya tak pakai bekas plastik ya, sebab saya tahu lepas 1 bulan biskutnya akan rasa lain.
Once you dah buka, lagi teruk rasa dia. Lagi-lagi rasa dia. Terus tak tahu ni biskut tin, apa. kalau you nak simpan lama, masuk dalam tin. Sebab itu mak kita dulu-dulu buat biskut raya, dia simpan dalam tin. Tin Milo, tin Yes, tin saya ingat. biskut. Ya, sebab tin Milo lah yang banyak sekali dia letak ya. So bila disimpan dalam tin, dia punya bau rasa akan stay. Dia akan preserve. Dia rasa. Tu yang penting. Ya, kalau you buat sedap macam mana pun, kalau plastik tu yang jenis you tekan lembik, that kind of plastic biskut you tak tahan lama. Dia tak lemau, dia rangup. Dia punya rangup akan lama ya. Akan rangup, dia rangup dia macam original, but the taste akan hilang. Especially bau, vanilla hilang, apa flavor you letak semua tak ada. Tinggal-tinggal you makan manis dengan tepung aja alat-alat rasa. Wahal you pakai pure butter. So this is through my experience lah ya. So kita boleh kongsi sama-sama lah. Alright. Bel sebelah ni dah tak ada Bel, gelap dah. Kita tak dapat nak live di IG dah. Alright, so dah siap dah kita punya cookies hari ni. Harap you all berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah. Okay, Kak Zaidah nak tunjuk yang kita bakar ni tadi. Okay, ni rupa dia. Alright, Bel. Sedapnya bau dia. Ya, bau Nestum, bau tepung susu, bau butter, bau coklat. Okay, tak penuh lagi. Alright, so siap dah untuk tengah hari ni. So harap puan-puan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah hari ni. Boleh dicuba juga ya, untuk nak berniaga juga boleh. Harap you all boleh cuba ni. Kalau tak nak berniaga, boleh cuba untuk nak buat raya. Raya tahun ni. Ya, budak-budak suka coklat. So maybe dia tengok ni, dia akan nak cuba ya biskut coklat. Dan maybe you gentil kecil-kecil sikit lah. Kak Zaidah quite big gentil tadi. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain. Selamat berpuasa dan selamat bersiap-siap untuk berbuka nanti. Okay, Assalamualaikum, bye.